Assalamualaikum. Apa khabar di hari Jumaat? So sempatlah saya luangkan masa kejap sebelum siap ke office lah. Saya tengah siap-siap ke office and then banyaklah urusan-urusan, so boleh start ngam-ngam saja. So jadi sementara nak keluar tu, dan bolehlah kita bersembang-sembang selagi tak pukul 8.45 macam tu. Pukul 8.45 dan saya memulakan kerjaya pula lah. So hidup saya pagi daripada pukul 9 sampai pukul 5.30 saya bekerja di pejabat sebagai HR manager. Dan malam saya akan pastikan 2 hingga 3 jam untuk tengok bisnes dan juga keluarga lah, tengok anak-anak macam mana. At least 2 jam untuk bisnes dan selebihnya adalah masa untuk keluarga lah. So kalau Sabtu Ahad memang fully saya dedicated my time untuk family dan juga untuk bisnes. So ini cara saya mengagihkan masa. So jadi orang dok tanya masa macam mana urus, sebenarnya masa ni kita yang buat lah. Semua orang ada 24 jam, tapi apa dan bagaimana kita menggunakan masa itu bakal menentukan bagaimana kehidupan kita. Alright. So dulu saya ingat saya pernah keluarkan statement yang satu Malaysia kejam. Saya cakap wanita wajib kaya lah. Wanita wajib kaya. Daripada pandangan saya, wanita semua perlu sukses, perlu berjaya, perlu kaya, perlu bahagia. So jadi satu Malaysia kecam saya, apa benda Kak Lopa cakap ni, buat macam mana takdir, buat macam mana pilihan. Dan saya senyum. Esoknya macam biasa saya menulis seperti biasa. Hari ini tuan-puan, apa yang saya cakap tu proven. Sebab apa? Yang menerima idea saya, yang menerima bahawa kita semua kena kaya, kita semua perlu ada persediaan. Hari ini mereka melalui zaman pandemik tanpa kerisauan. Ramai dalam tim saya yang hari ini ucapkan terima kasih. Terima kasihlah sebab dulu pernah cakap wanita wajib kaya, saya sentap. Saya tidur tak lena dengar Kak Lopa cakap wanita wajib kaya. So ramai wanita tidur tak lena duk ingat Kak Lopa cakap macam ni, Ada orang dia melatah lah, dia marah. Tapi ada yang ambil secara positif. Hari ini dibuang kerja dah dalam sekitar 6 hingga 8 bulan tapi masih boleh survive, masih boleh bertahan dan ada pendapatan gantian. Okey, bagaimana nak kaya tu Puan? Kita tak boleh keluarkan statement general lah. Kalau kita keluarkan statement general, nanti yelah semua orang tahu memang semua orang wajib kaya, tapi macam mana nak kaya tu? Alright. Nombor 1 adalah belajar hidup di bawah kemampuan. Sentiasa ingatkan diri, kita marhin. Kita orang biasa-biasa macam kita ni, tak payah pakai baju berjenama sangat. Anak-anak tak payah nak beraya sangat pakaian. Kehidupan tak payah nak beraya-raya sangat. Hiduplah tanpa ropol-ropol. Ini yang pertama. Okey, tak payah nak ikut trend, tak payah ikut orang. The setup okey ke? Clear ke? Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Puan Rahimah Tuman, Puan Rashidah, Assalamualaikum semua. Suara saya jelas dengar dengan jelas So jadi nombor 1 adalah pastikan hidup di bawah kemampuan. Berapa bawah kemampuan tu? Kalau ikut rejim saya, insya-Allah 30% kurang daripada gaji hingga 50% kurang daripada gaji. So ni Ati Aziz dah masuk. Bila saya sebut Ati Aziz, saya rasa sangat proud tau, sangat bangga. Ini adalah saya anggap produk saya yang bersama saya bertahun-tahun, yang memang tiru 100% apa yang saya buat. Saya beli rumah, dia beli rumah. Saya penuhkan kedua-dua SB, dia penuhkan kedua-dua SB. Saya menabung dalam emas, dia menabung emas. Saya pecahkan kekayaan saya dan pelbagai cabang, dia pun buat benda yang sama. Hari ini Alhamdulillah antara successor saya lah, antara orang yang saya nampak kata menerima idea bahawa wanita wajib kaya. Statement tu dengar macam keras tetapi ianya jelas. Okey, nombor 1 caranya adalah untuk pastikan kita kena hidup di bawah kemampuan, buang semua ropol-ropol. Kalau sekarang tuan-puan ada sikap yang jiran ada sofa baru, kita nak tukar sofa baru, jiran ada langsir baru, kita nak tukar langsir baru, kita tak nak macam tu. Alright, kita kena hentikan perkara-perkara begini. Itu nombor 1. Okey, hidup bawah kemampuan. Nombor 2, menjana pendapatan gantian pada waktu kita tidak terdesak. Waktu tidak terdesak, waktu bila tu? Waktu sama macam saya sekarang lah.
Saya masih bekerjaya sebagai HR manager. Suami saya masih bekerjaya sebagai senior engineer. Kami tidak hilang pekerjaan pada waktu pandemik, tetapi kami ada pendapatan gantian sebagai persediaan. Alright? So, jadi itu adalah nombor 2 tuan-puan. Tuan-puan semak hari ni. Kalau tuan-puan hilang kerja, fine. Ada dana cemas. Dana cemas ibarat bukit. Dia kalau tuan-puan gali, dia akan habis one fine day nanti. So, yang paling penting dalam sirkel keuangan, ramai orang lupa sebenarnya, untuk memastikan income kita continuous. Income pendapatan kita bersambung-sambung, berpanjangan, sentiasa ada. Ini yang kita kena buat. Alright? So, jadi wanita wajib kaya. Adakah saya menyesal kena kecam keluarkan statement ni? Tak, saya tak menyesal. Sebab melalui perkataan itu, hari ini saya dah lahirkan ramai wanita-wanita yang memang betul kaya, yang memang betul walaupun hilang kerja boleh bertahan, dan kalau hilang kerja, mereka ada mentaliti bisnes, buat bisnes yang dah terlatih bertahun-tahun. Dalam Public Gold, kami buat bisnes pada waktu tidak terdesak. Saya start bisnes Public Gold secara serius tahun 2019, 2 tahun lepas. Sebelum tu 2017 macam tu saya dah ada account Mascap. Saya belajar 2 tahun, saya attend kelas, saya jumpa orang, saya kenal network, saya pergi ke Public Gold, saya buat kajian saya sendiri, dan saya pasti, saya yakin, saya tahu Public Gold bukan scammer. Jadi apa yang saya buat tahun 2019, selepas saya berapa kali cuba jual emas, pajak emas, keluarkan emas, tak ada masalah, smooth. Public Gold tak pernah halang, Public Gold tak pernah bagi alasan. 2019 saya sendiri yakin dengan Public Gold, maka saya menjadikan Public Gold sebagai salah satu pendapatan gantian saya waktu tidak terdesak, tuan-puan. Ramai orang bila saya tanya, oh nak buat bisnes Public Gold sebab apa? Dia kata, oh sebab dia nak mencari pendapatan tambahan. Ini terma yang kurang tepat. Untuk buat bisnes Public Gold, tuan-puan kena ada mentaliti nak buat bisnes Public Gold sehingga Public Gold ini menjadi pendapatan gantian, tuan-puan. Pendapatan gantian. Maksudnya apa? Maksudnya, macam contoh saya dan suami hari ini, kalau hilang kerja pun income Public Gold masih mampu menyara kami tanpa menyentuh simpanan dana cemas. Alright, so nampak Okay, so bagi sesiapa yang masih fikir Public Gold ni scammer ke, Public Gold ni betul ke, nanti simpan mas tak keluar mas. Public Gold dah 13 tahun dekat Malaysia. 13 tahun dekat Malaysia, tuan-tuan. Untuk scam orang, scammer boleh bertahan minimum 1 hingga 2 tahun sahaja. Lepas tu mesti kantoi, lepas tu mesti sangkut, lepas tu mesti dah terbongkar penipuan dia. Tetapi Public Gold di Malaysia 13 tahun. Nama Public Gold ni, kalau ada syarikat-syarikat emas lain buka company emas, mereka sentiasa jadikan Public Gold sebagai benchmark. Sebab itu, tuan-puan, posting, artikel, gambar, whatsoever, idea, ilmu daripada dealer-dealer Public Gold dan syarikat-syarikat lain tiru. Sebab kita adalah pioneer dalam industri emas, syarikat yang kukuh. Alright, so nampak So jadi, tuan-puan, saya nak bagi tahu, kata tuan-puan, kalau hari ni tidak terdesak, hari ni pekerjaan belum hilang, maka tuan-puan dah kena start buat apa? Membina pendapatan gantian. Atas dasar wanita wajib kaya. Okey? Kita dengar terlalu banyak lah, tuan-puan. Sedih hidup orang perempuan ni. Dengar cerita hidup orang perempuan ni, saya rasa nak beli air mata tu banjir satu kawasan perumahan. Suami tinggal, suami curang, suami pukul, suami ambil dadah, suami whatsoever lagi, mentua halau, ipar layan ala kadar. Terlalu banyak ujian-ujian yang wanita terpaksa hadap, tapi kena telan. Kenapa kita tak boleh buat pilihan, tuan-puan? Sebab kita tidak berpegang kepada kita wajib kaya. Kalau kita kaya, kita ada kemampuan sendiri, benda-benda macam ni berlaku, kita ada pilihan. Kita tak heran sangat. Kita ada pilihan lain untuk berdikari. Alright? Kesilapan paling besar wanita dalam keuangan adalah kita terlalu ikut emosi. Kita sayang suami kita. Jadi, kenapa bila kita sayang, apa yang kita buat? Kita letakkan pengharapan tu 100% dekat suami. Kita suri rumah, kita biar je suami urus everything. Kita tunggu je suami balik. Suami buat apa semua, kita ikut je sampai kita tak ada simpanan sendiri.
Saya pernah handle satu kes ni, staff saya lah, sampai ke balai polis whatsoever. Sampai tahap suami dia ni dah pukul dia ni sampai dah berdarah-darah, dah sampai tahap yang teruk, sampai tahap orang kata nak berjalan pun dah tak boleh. Ada kes baru ni viral pun dekat Facebook semua kan. Sampai dah masuk ICU koma pun masih lagi bergelar isteri kepada lelaki tersebut. So jadi ini satu perkara yang saya impikan tidak dengar lagi di masa depan. Saya impikan satu hari nanti bila saya scroll media sosial, bila saya terbaca ke suami pukul, isteri pergi tuntut keadilan dia. Suami tinggal tanpa nafkah, isteri pergi tuntut keadilan dia. Suami tinggalkan anak-anak bersama isteri, isteri tu mampu menjaga anak-anak sampai besar. Cerita-cerita macam ni yang saya nak satu hari nanti kita angkat berbanding kisah-kisah wanita yang lemah begini, tuan-puan. Alright, lemah begini. Okey. Hari ni harga emas 259. Orang selalu tanya saya bila masa terbaik nak menabur emas. Sama macam konsep kita membina kekayaan. Masa terbaik untuk tuan-puan menabur emas adalah ketika tuan-puan tidak terdesak. Tidak terdesak ni maksudnya apa? Kenal pasti mana duit, mana simpanan yang kita tak nak guna 3 tahun ke hadapan. Ini tuan-puan tukar kepada emas. Selepas 3 tahun tuan-puan akan berterima kasih kepada saya. Alright? Simpan je di akaun market. Takut sangat nak simpan di akaun market, tak apa. Kalau takut, keluarkan di tangan. Kalau takut, keluarkan di tangan. Alright? Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Puan Julaiha kata percaya, memang semangat tengok ramai menabur emas. Betul. Bila kita nak buat satu-satu tindakan, yang pertama kita kena buat adalah kita kena bina circle dan environment. Maksudnya persekitaran kita. Kita kena bina orang-orang sekeliling kita siapa. Jadi kita kena masuk tim yang betul supaya kita ada environment begitu. Environment yang memberi ilmu supaya kita faham. Environment yang memberi kita support. Ada je soalan tanya, ada orang bagi jawapan. Ramai orang dia ingat dia pandai, dia pergi daftar akaun emas gap sendiri, tanpa dealer, tanpa introducer. Padahal dealer dan introducer sebenarnya memberikan ilmu percuma. Sebab kami dibayar gaji oleh Public Gold. Tuan-puan tak payah bayar dan tuan-puan dapat cikgu percuma. Tapi kita pandai, kita pergi daftar sendiri. Kemudian kita tukar kanting, tanpa environment, tanpa circle, buat je ikut flow dan tak faham. Akhirnya tenggelamlah akaun kita tu. Ramai dalam tim saya yang dulu-dulu dia orang daftar direct je dengan cawangan. Dia orang kata tak apa, senang. Dia orang nak daftar direct dengan cawangan, dia orang kata. Bila dia orang daftar direct dengan cawangan, dia orang tidak ada introducer yang menjaga. Introducer ni, pendidik ni macam saya, ibarat ibu bapa tau. Dia akan tengok dah makan ke, sakit perut ke, simpanan macam mana, bila nak menabung apa fokusnya, matlamatnya bagaimana. So jadi bila dia daftar dengan cawangan, dia tidak ada kelebihan ini. Dan apa yang berlaku adalah akaun dia lama-lama dah jadi tak aktif. Dia bukan lagi menjadi penyimpan yang aktif. Bila dia tidak menjadi penyimpan yang aktif, dia sudah ketinggalan dan kerugian dari segi masa. Bertahun-tahun dia rugi masa. So bila dia sedar balik, alamak tak boleh, memang kena cari ilmu. Antara murid yang macam ni adalah murid saya Faizah. Dulu dia tak tahu dengan siapa dia daftar, dengan cawangan whatsoever. Akhirnya dia masuk ke tim saya. Bila dia masuk ke tim saya, hari ni dia dah menjadi master dealer Public Gold. Master dealer Public Gold, you know. So daripada melabur hingga akhirnya nampak potensi menjana wang melalui Public Gold. Tuan-puan, kalau bercakap tentang potential income Public Gold, potensi pendapatan Public Gold adalah tuan-puan boleh menjana unlimited income. Unlimited income ni bagaimana tuan-puan? Tuan-puan tentukan berapa pendapatan tuan-puan. Pernah tak kita kerja makan gaji dekat pejabat, bos kita datang tanya kita, gaji kita cukup tak? Pernah. Siapa kat sini bekerja makan gaji, bos pernah tanya tak, gaji cukup tak? Jadi nak berapa gaji? Naikkan sendiri gaji berapa nak? Pernah tak? Cuba komen. Pernah tak bos-bos tuan-puan datang, nak berapa gaji? Pernah. Setahu saya 17 tahun dalam HR manager, bos tak pernah datang tanya gaji cukup ke tak, kalau tak cukup tambah sendiri. Tak. Tapi dalam industri Public Gold, income adalah unlimited. Tuan-puan, dealer menentukan sendiri berapa pendapatan dia. Nak Puan Atikah kata tak pernah, Puan Norazila kata tak pernah, you know. Memang tak pernah pun. Kenapa?
Sebab bos, tujuan dia adalah untuk menjaga syarikat. Okey, Puan Marziana kata tak pernah. Biasa orang nak resign baru pujuk nak naik gaji. Betul. Dan ingat trik bos, Puan Marziana ingat trik bos. Bila dia nak naikkan gaji, kita tu, dia naikkan mungkin 500. Bos naikkan gaji kita 500. Dia naikkan tanggungjawab kita seolah-olah RM5,000 dia bayar kita. Ini perangai bos. Puan Atikah kata 2 tahun gaji tak naik. So apa risiko bila gaji tak naik? Bila gaji tak naik, kuasa beli kita semakin kurang. Sebagai contoh, okey, ini gaji kita RM100 gaji kita. Okey, kita dapat RM100. 2 tahun gaji kita tak naik RM100. Alright, 2 tahun gaji kita tak naik. RM100 ni juga. Apa yang berlaku? 100 ini kekal RM100 tuan-puan, tetapi kuasa belinya hanya mungkin menjadi RM90 selepas 2 tahun. Alright, kalau kita nak ambil kira, mungkin kita kata turun 5%, inflasi 2.5% kan, with the current pandemic itu normal inflasi 2.5%. So jadi kalau kita ada RM100, kita tolak dengan 2.5%, duit kita ni kita nampak macam 100, tapi kita cuma mampu beli, kuasa beli kita 97 RM 97.50 sen. Nampak duit tetap 100. So itu dia risiko dia Puan Atikah. Kalau gaji kita RM1,000, kita sebenarnya kekayaan kita cuma bernilai RM970. Sebab apa? Sebab inflasi. Inflasi sentiasa non-stop datang dekat kita. Sebab itu tips orang kaya adalah bila tuan-puan dah ada simpanan, tuan-puan kena tukar kepada tangible asset. Aset bercagar cuma ada 2. Hartanah yang tuan-puan boleh refinance bila-bila masa, dan emas yang tuan-puan boleh pajak bila-bila masa. Duit bukan aset. Duit sebenarnya voucher. Ramai orang ingat, oh saya banyak aset sebab saya banyak duit. Sejarah membuktikan orang yang banyak duit bukan orang yang kaya. Pernah berlaku kejatuhan mata wang dekat Tanah Melayu. Tanah Melayu kat mana tuan-puan? Malaysia tercinta. Pada zaman penaklukan Jepun, kerajaan Jepun menakluk Tanah Melayu, dia cetak duit mata wang pokok pisang. Boleh kaji sejarah. Banyak dia cetak mata wang ni. Banyak dia cetak. Sebab dia perlukan mata wang tu untuk dapatkan kemampuan kuasa beli alat-alat peperangan. By the way, kerajaan Jepun bila dia menakluk Tanah Melayu, ini bukan negara dia. So he will do whatever he want. Cetak duit. Ramai waktu tu peniaga-peniaga simpan duit. Sebab bagi dia orang simpan duit kaya. Lagi banyak duit lagi kaya. Pada hari kerajaan jatuh, pada hari mata wang jatuh, bila mata wang pokok pisang hilang nilai, daripada jutawan wang menjadi kosong wang. Maksudnya orang yang banyak duit, ada duit berjuta-juta, menjadi nilai sifar. Kekayaan mata wang itu jatuh dalam tempoh overnight saja. Satu malam tiba bangun esok, semalam orang kaya, hari ini orang gila. Semalam orang kaya, hari ini orang sewel. Alamak, duit dah tak ada nilai dah kuasa beli. Duit-duit ni dibakar saja tuan-tuan. Sekarang mungkin jadi rare item dah kot. Subhanallah. Tu dia orang perempuan kan, tudung sengit susah hati. Saya kan bila hari tudung bawah saya sengit, saya tak gembira tuan-puan. So jadi hari ni adalah harinya, hari tudung sengit. So jadi tak gembira. So jadi saya nak cerita dekat tuan-puan. Alright. Kalaulah esok wang kertas ini hilang nilai, apa persediaan tuan-puan? Orang yang simpan hartanah mungkin selamat. Orang yang simpan wang emas mungkin selamat. Yang simpan duit, esok mata wang hilang nilai, esok juga kekayaan kita tidak ada. Nampak So nampak tuan-puan. So jadi sebab itulah ciri-ciri orang kaya sebenarnya dia simpan duit untuk transaksi voucher harian saja. Kalau kita sebut nama orang kaya macam Warren Buffett, dia banyaklah main properties,
banyak main aset-aset ni. Sebab apa? Sebab walaupun dia pemain saham, dia tahu dia tetap perlu alihkan kekayaan dia di dalam bentuk yang tangible. Tangible ni apa maksud dia tuan-puan? Keras, boleh pegang dekat tangan kita. Sama macam emas kan, kita simpan di akaun emas cap, dia cuma dalam bentuk gram. Bila dalam bentuk gram, nanti tuan-puan boleh keluarkan macam ni. Simpan emas di public gold, pasti dapat emas. Ini pasti. Pasti dapat emas. Cuma perlu tinggalkan 1 gram di akaun, yang selebihnya tuan-puan pasti dapat emas. Macam ni, jongkong emas. Dia tidak sama dengan emas perhiasan. Emas perhiasan ni, I think suami saya beli, saya ingatlah dia beli dalam 1,800 je dulu ni. Sekarang saya tak tahu. I think is more than that lah. So maybe 2,000 ke 2,500, I'm not sure. So jadi emas perhiasan, dia ada campuran logam. Bila tuan-puan pegang dan bersama dengan emas 999, tuan-puan boleh nampak warna dia macam mana. Nampak warna dia berbeza tuan-puan. Satu, warna dia berbeza. Nombor 2 adalah aura dia tidak sama. Sebab yang ini emas tulen. Emas tulen. Dalam public gold, tidak ada sesiapa pun kena scam. Tak ada tuan-puan. Penyimpan emas public gold sehari bertambah I think 2-3 ribu. Hari ni penyimpan emas public gold dah lebih daripada 500 ribu. 500,000 juta orang menabung dalam public gold, dan public gold dah wujud selama 13 tahun. Bila dah wujud selama 13 tahun, mustahil public gold mampu sehebat itu nak scam selebih daripada 500,000 juta. Kalau public gold scam orang, dah lama kantoi. Dah lama kantoi sebab melibatkan lebih 500,000 juta penyimpan emas tuan-puan. Alright. Boleh menyebabkan setengah. Okey, Puan Maziana kata apa boleh ganggu emosi kaum perempuan. Betul. Ya Allah. Bila tuduh sengit macam ni, memang saya seriously, saya rasa serabut, saya rasa comot. Rasa tak kemas. So mungkin sebelum keluar kerja nak kena buat adjustment balik. Okey. So jadi yang itu yang duk tanya-tanya saya pakai benda apa ni kan. Ini air defense. Tapi tuan-puan jangan beli sekarang. Saya tengah deal dengan PG Mall untuk dapatkan harga yang baik untuk tuan-puan. Air defense ni tuan-puan, dia adalah sebab saya bekerja di company Japanese. So saya tahu orang Jepun bekerja macam mana. Very detail, very statistic, very proven. Sangat berserta dengan kajian, bukti, dokumen kan. So jadi bila dia menggunakan teknologi Jepun, saya yakin lah. Maksudnya saya pakai, saya tahu udara di sekeliling saya bersih sebab dia bebaskan ion-ion untuk membunuh bakteria atau kuman yang kecil. So jadi ini adalah antara hobi baru saya yang saya nak share nanti. But it will be next time. It will be session next time. Hari ini kita bersema-sema tentang kewangan. Okay. So hari ini tuan-puan, selepas 2 tahun lepas masa saya dikecam, bukan 2, I think 4 years, last 4 years, 4 tahun lepas saya dikecam satu Malaysia sebab satu statement je, wanita wajib kaya. Hari ni bila saya sebut wanita wajib kaya, semua orang setuju. Semua orang kata betul lah yang Kak Lopa cakap 3 tahun lepas. Wanita wajib kaya. Kalau hari ni tuan-puan belum lagi kaya, wajib kena pastikan diri kaya. Apa definisi kaya? Kita bukan Tan Sri, kita bukan menteri. Kita punya kaya tu tak semestinya kena kaya raya, sampai luar biasa kaya, ultra kaya. Kita ni rakyat marhin, bukan lahir dalam kerabat diraja pun. Definisi kaya adalah nombor 1, wanita perlu ada simpanan dana cemas. Saya bercakap tentang dana cemas dah lebih 5 hingga 6 tahun. Wanita kena ada dana cemas. Wajib ada dana cemas. Yang paling sihat adalah, ini saya kata yang paling strong lah. Dalam ramai, tuan-puan dengar mungkin tak logik tapi murid saya ramai yang simpan minimum dana cemas 12 bulan. 6 bulan dalam bentuk wang tunai, 6 bulan dalam bentuk emas 999, sama ada di gap atau di tangan. 12 bulan. Ini yang paling strong tuan-puan. Yang kurang sikit adalah 6 bulan. 3 bulan dalam bentuk wang tunai, 3 bulan dalam bentuk emas. Yang biasa-biasa adalah 1.5 bulan dalam bentuk wang tunai, 1.5 bulan dalam bentuk dalam bentuk emas. Dana cemas ni darab dengan berapa? Ada sifu dia kata dana cemas. Dana cemas dia kata darab dengan jumlah perbelanjaan. Ada sifu dia cakap dana cemas darab dengan gaji bersih.
Tetapi tuan-puan, murid-murid saya yang follow saya tahu saya orang yang sangat menekankan rejim keuangan. Menabung betul, jaga kewangan betul, tak seronok langsung. Tapi benda tak seronok ni tuan-puan kena buat ketat-ketat. Bagi saya, kalau tanya saya, dana cemas darab berapa? Dana cemas darab dengan gaji gaji kasar. Gaji kasar berapa? Sebagai contoh, kebanyakan hari ni isi rumah pendapatan RM5,000 suami isteri. RM5,000 darab 12 bulan, tuan-puan kena ada RM30,000 wang tunai sebagai dana cemas dan RM30,000 dalam bentuk emas. Boleh pecahkan rasio 30% dalam wang tunai atau 70% dalam bentuk emas. Rasio emas dan juga wang tunai adalah sama ada 50% ke 50% ataupun 30% wang tunai, 70% emas. Cara macam ni tuan-puan tak akan tersontot simpan emas. Saya tak pernah ajar murid saya bergolok bergadai sampai 1,000 pun tak dalam tangan simpan emas semua. Tak boleh. Sebab emas simpanan jangka panjang. Emas come with two. Duit dia simpanan jangka pendek. Jadi duit dia cuma simpanan. Emas come with two. Emas adalah simpanan dan pelaburan. Bila kita bercakap tentang pelaburan, dia ada prospek dia. Prospek dia adalah dia berisiko naik dan turun. Itu kita panggil risiko pelaburan tu. Dan kenapa emas dipanggil simpanan? Sebab dia menyimpan nilai. Dia tidak akan jadi negatif atau sifar. Tuan-puan boleh tanya sifu hartanah. Hartanah boleh jadi negatif tak? Hartanah boleh jadi sifar tak? Boleh. Kalau contoh terdekat dekat Malaysia adalah dekat Highland Tower. Siapa yang ada masa nanti boleh search tentang tragedi Highland Tower. Dan tuan-puan akan nampak bahawanya hartanah daripada nilai ratus-ratus ribu, juta-juta boleh jadi negatif. Lagi negara apa dulu? Turki yang tiba-tiba gedebah bom, kena bom. Satu ratio yang sangat besar kawasan tu, semua rumah kat situ hilang nilai. Dulu Hiroshima, masa zaman Jepun dulu kena bom Hiroshima dibom dengan sehingga hari ni kawasan itu, perumahan itu zero nilai. Saya pernah pergi Jepun cara pengurusan dia orang sangat. Saya dulu, sebab saya bekerja dengan company Jepun. Dulu sebelum pandemik saya banyak kali pergi Jepun tau. Saya banyak kali pergi Jepun untuk bekerja lah, urusan bisnes dan urusan lain jugalah kan. So jadi bila HR ni kita tak boleh cerita sangat kita pergi tu kenapa, tapi kita adalah urusan kita. So jadi sebab itu saya tak share sangat kan. Sebab staff saya ada dalam ni, mereka bermerhati ni HR manager pergi Jepun ni buat apa. So jadi jarang-jarang kita nak share sangat. Tapi adalah urusan saya kan. Adalah saya pergilah tengok boyfriend dekat Jepun yang kacak-kacak tu. So jadi bila kita pergi dekat sana tuan-puan, ada sesetengah area, terutamanya kawasan-kawasan yang dulu pernah dibom, yang bahan radioaktif dia masih ada bersisa. Kawasan-kawasan macam tu, nilai hartanah jatuh tuan-puan. Dekat Jepun, saya ramai kawan-kawan Jepun, properties tak boleh cari makan. Sebab apa? Sebab pengangkutan awam sangat efisien. Pengangkutan awam sangat efisien. Maksudnya apa tuan-puan? Dia orang boleh tiba mana-mana saja dalam tempoh 15 minit, setengah jam. Kenapa nak menyewa rumah? Kalau dia orang boleh tinggal dengan mak ayah dia orang. Terutamanya orang Jepun, kebanyakan bilangan anak 1 hingga 2 maksimum. Sebab tu anak saya 2 je. Mungkin pengaruh Jepun tu sangat kuat dalam diri saya. Berbelas tahun duduk dengan Jepun, hidup dengan Jepun kan. So jadi tuan-puan, saya nak bagi tahu dekat tuan-puan, apa yang saya nak bagi tahu adalah kalau in future pengangkutan Malaysia jadi sama macam Jepun, efisien, masuk daripada Kedah kita nak sampai ke KL ni mungkin setengah jam. Baik saya tinggal dengan ibu saya yang sekarang ibu tunggal, betul tak? Contoh mak saya sekarang ibu tunggal duduk kat Kedah, saya tinggal dengan ibu saya senang, saya naik public transport yang berkesan datang KL setengah jam, contoh. Itu yang berlaku dekat Jepun sekarang tuan-tuan. Mereka tinggal di pinggir-pinggir bandar, mereka tidak lagi tinggal di bandar. Kenapa? Sebab satu, hartanah di bandar sangat mahal. Nombor dua, sebab pengangkutan awam sangat baik. Bila pengangkutan sangat baik, mereka tak perlu lagi nak bersusah payah. Ni kalau siapa yang biasa travel ke Jepun, tuan-puan tahu, pengangkutan dekat Jepun tak pernah lambat walaupun 30 saat. Dekat Malaysia lambat setengah jam biasa. Kalau dekat Jepun lambat 1 minit, dia orang kena show cause, kena explain, ada yang kena diberhentikan kerja. Ada yang kena diberhentikan kerja.
So jadi kalau tuan-puan kata, oh tak nak lah, saya nak invest hartanah je sebab jiwa saya hartanah. Kalau kita dalam situasi je pun suatu hari nanti nilai hartanah kita mungkin dah tak ada. Alright, sekarang pun tuan-puan, contoh sekarang ramai dulu kawan-kawan saya pun ramai player yang menyewa hartanah mereka kepada student. Saya dari dulu saya tak main game student sebab saya malas nak urus hal-hal ni. Saya baik fikir fokus business lah. Business can make me generate me more money instead of urus rumah sewa kan. So jadi ada kawan-kawan saya yang dalam bidang hartanah yang diorang invest student menyewa rumah diorang. Bila student menyewa rumah diorang, bila PKP pandemik, student ni diminta balik duduk kampung ke, berkurung dekat kampung ke, duduk diam-diam ke kan, tak menyewa lagi, then income tu terjejas tuan-puan. Dan we never know in future. Okay, we never do in future. Saya ada satu hartanah dekat Bangi yang saya terpaksa hari ini bleeding RM200. Saya bayar bank RM1,000, saya terpaksa sewakan RM750-800 sahaja. So jadi saya anggap tak apalah, saya pejam mata, saya bayar RM200, saya bayar bank RM200, saya dapat rumah sebuah. Saya fikir macam tu. Alright, kenapa tuan-puan? Sebab bukan semua hartanah will make you money, will give you money. Okay. But of course, satu benda yang saya suka tentang hartanah dia adalah aset bercaga. Maksudnya kalau saya sesak, kalau saya nak tambah hartanah lain, saya nak buat sesuatu dengan duit tunai yang banyak, saya refinance rumah. Ini pengalaman peribadi saya, refinance rumah. Salah satu rumah saya dan suami ada 2 nama, saya share dengan suami saya rumah tu. Bila kita nak refinance 4 bulan tuan-puan, saya fikir tu dia. Nasib baik saya tak terdesak pun. Saya cuma refinance tu untuk tambah hartanah. You imagine kalau you dalam keadaan terdesak, you nak jual rumah sebab bercerai contohnya. Tu dia. So maksudnya nak bercerai tu kena pre-arrange setahun sebelum lah kot, untuk settle kan. However, kalau emas tuan-puan, kecairannya, sebab tu saya kata emas adalah duit. Yang ramai duk takut sangat, yang ada sifu-sifu kata, emas lambat cair, emas susah lambat cair. Emas duit tuan-puan, emas 15 minit je nak cair. Bawa pergi kedai, dia bagi duit kat tuan-puan 15 minit. Kalau orang tak ada 10 minit. Kalau orang ramai setengah jam. Kalau melalui akaun emas guide 3 hari bekerja. 3 hari bekerja. Dalam situasi apa yang tuan-puan tak boleh tunggu 3 hari bekerja untuk jual kat emas tuan-puan? Tak ada. Tak ada. Memang tuan-puan akan boleh je nak cair kat emas bila berasa. Bagaimana kalau berlaku penceraian dan kematian? Emas juga adalah aset atau harta pusaka yang paling senang diagihkan. Kalau kita nak agihkan hartanah, duit dekat ASB, unit trust, kita perlukan banyak dokumen, nak alih nama, nak tukar nama, whatsoever. Emas tak payah. Kalau kita berasa, doktor kata kita ni ada kanser lagi 3 bulan, 2 bulan, mungkin kita dah tak ada harapan untuk hidup, kita dah boleh start agihkan. Anak-anak, mak ada 1 kilo emas, nak ambil 500 gram seorang. Jangan berebut. Mak tak mau buat, jangan buat faraid lah. Kesian dekat kakak perempuan. So nak adik lelaki jangan buat faraid. Nanti adik dapat 2/3, perempuan cuma dapat 1/3. So jadi mak bagi siap-siap. Mak bagi siap-siap nak ambil seorang 1/2 kilo. Bagi macam tu je tuan-puan. Bagi emas dan bagi juga dengan sijil ketulinan macam ni. Ini sijil ketulinan public gold. Kalau orang yang takut, dia kata betul ke emas public gold ni tulen? Betul ke berat dia 10 gram serta dicatatkan? Tuan-puan keluarkan daripada akaun masket 10 gram. Bawa dengan sijil ketulinan ni. Bawa ke kedai emas. Jangan percaya saya. Berapa kali saya kata, kalau tuan-puan menabung emas, saya kata, buat je dulu. Jangan percaya dulu. Buat dulu. Lepas tu, tuan-puan tengok hasil dia. Pergi bawa ke kedai emas. Confirm 10 gram. Kalau kurang daripada tu, bagi tahu saya. Saya tak pernah jumpa lagi. Murid saya ada 2,000. Hari ni empire saya lebih 10,000. Saya tak pernah jumpa sesiapa pun yang pergi timbang emas, tak percaya kan, pergi timbang emas 10 gram, dia kata 95 gram, tak ada. Dia akan jadi 10 gram atau 10.001, dia akan lebih mungkin, kurang tak akan, ataupun dia akan tepat. Sebab public gold memang syarikat emas yang jujur. Tuan-puan, kalau hari ni tuan-puan rasa ni lah takutlah menabung emas sebab takut scammer, takut public gold scammer, it is okay. Sebab memang biasa scammer sangat suka
scam orang melalui industri emas. Scammer dia orang suka gunakan cabang emas. Kenapa tuan-puan? Sebab cabang emas paling senang nak scam orang, kerana masyarakat dah tahu kepentingan simpan emas. Tetapi public gold dengan prestasi 13 tahun semua orang dapat emas sendiri, cuma tinggal 1 gram di akaun emas Gap. Macam mana yang kita nak scam orang? Tak ada tuan-puan. Sebab simpanan emas di public gold patuh syariah, disahkan, bukan makcik kiah dekat tepi jalan yang sahkan. Ini akreditasi atau pengesahan golongan pakar muamalat ekonomi Islam mengesahkan simpanan emas di akaun emas Gap patuh syariah dan disokong oleh simpanan emas fizikal. Maksudnya apa? Kalau tuan-puan simpan 10 gram di akaun emas Gap, emas ni memang ada 10 gram. Cuma public gold tak tahu tuan-puan nak keluarkan 10 gram ke dinar. Dinar macam ni bulat. Public gold tak tahu bila kita simpan di akaun emas Gap, contoh kita ada 11 gram. Bila kita ada 11 gram, public gold tak tahu tuan-puan nak keluarkan dinar ke atau nak keluarkan bunga emas. Bila public gold tak tahu, tuan-puan kena bagi tahu sistem. Oh, saya nak keluar 10 gram. So, jadi barulah sistem akan proses, rekodkan. Okey, nombor siri ni akan dihantar kepada Malia Ramli 10 gram. So, jadi dia akan hantar kepada saya. Dan proses penghantaran itu mengambil masa sekitar dalam 7 hingga 14 hari sajalah akan sampai. 7-14 hari emas tu sampai. Orang kata lamanya 7 hingga 14 hari sebab tuan-puan beli emas, bukan tuan-puan beli kalkulator. Tuan-puan beli kalkulator tak apalah, hilang tengah jalan tak ada masalah. Emas public gold kita hantar GIT, Gold in Transit berinsurans. Kita kena buat proses insurans, kita nak pastikan emas tu betul direkod. Ini emas tuan-puan. Ini emas, kita tak hantar benda-benda cikai macam belacan ke, tak ada. So public gold dia tak hantar belacan, tak hantar cencaluk, tak hantar budu. Jadi dia ambil masa untuk memastikan dokumen-dokumen updated, sistem updated. Alright? Okay, so jadi saya harap menjawab isu kata, oh public gold ni scam ke? Public gold ni scam ke? Kalau public gold scam, saya antara orang yang kena scam banyak. Sebab saya menabung banyak tuan-puan. 40 gram, 100 gram sebulan. Tim saya tahu saya menabung antara 40 hingga 100 gram. Itu target peribadi saya setiap bulan. Kalau nak kena scam, saya dulu yang kena scam. Dan yang paling penting adalah saya tengok Tuan Maha Guru Hashim, dealer pertama public gold dah 13 tahun ni, 12 tahun lebih dengan public gold. Dia masih bersama public gold hari ni. Tuan-puan nak cari satu industri yang orang pertama kekal ada, payah tuan-puan. Payah. Tapi dalam industri emas ada. Dan saya masa saya pergi ke Hat Nyai, saya pergi ke Hat Nyai bersama dengan program public gold. I think last 2 years lah, before pandemic lah, kita pergi ke Hat Nyai kan. Oh, sana makanan best tuan-puan, udang besar-besar. So jadi bila saya pergi ke Hat Nyai, saya jumpa dengan seorang tuan lelaki ni. Saya suka berkawan saya suka, dia tak kenal pun saya kat luar, dia tak kenal saya pun. Bila saya jumpa orang kat luar, saya suka bodoh-bodoh alang sikit, buat-buat bodoh kan. Saya rasa tip buat-buat bodoh ni bagus tau. So bila kita buat-buat bodoh, banyak benda kita boleh belajar. Dan saya pergi ke Hatnya, saya banyak buat-buat bodoh, orang tak kenal saya sangat So jadi saya kata, saya jumpa seorang lelaki ni, nama dia Abang Jamal. Sekarang dia friend saya dalam Facebook. Dia pemegang PG Code Public Gold PG00001. Maksud dia orang pertama public gold. Dan dia ada lagi masa saya pergi trade ke Hat Nyai. Apa maksud dia tuan-puan? Maksudnya public gold sebagus itu sehingga orang yang pertama masih dengan public gold. Saya kata dia, Abang J, saya kan suka buat-buat bodoh. Saya tanya, Abang J, sebelum ni Abang J buat apa? Hilang lama, tak muncul. Dia kata, sebelum ni pergi bisnes lain tapi tidak sama dengan public gold. Environment tak sama. So dia balik buat public gold. Hari ni dia masih lagi dengan public gold. Tuan-puan boleh cari Master J. Dia suka memasak. Dia banyak buat menu masak-masak. Saya nampak sedap kan. So jadi tuan-puan, untuk tuan-puan tengok, kata untuk yakin kata public gold ni bagus tak bagus adalah orang pertama pemegang PG Code pertama PG00001 masih bersama public gold. Dealer pertama PG00012 iaitu Tuan Syukur masih bersama public gold. Kalau public gold tak bagus tuan-puan, orang takkan setia macam ni. Simple, sama macam rumah tangga.
Orang bodoh je bersetia dengan rumah tangga yang tak bahagia ni. Terus terang cakap tu, kat lupa orang tak suka, mulut jahat. Tapi saya bagi tahu terus terang. Saya sentiasa cakap dalam senyum, tapi mulut saya memang macam tu, very direct. Bila saya jumpa wanita-wanita, saya kata ni dah kena pukul teruk, suami tak pernah bagi nafkah, puan yang sara suami, sara anak, kenapa masih stay? Tak bahagia kenapa masih stay? Tak bagus kenapa masih stay? Sebab cinta. Ni bukan cinta, ni bodoh cerita dia. So tapi dalam public goal pun sama. Kalau orang lama masih bertahan dengan public goal, maksudnya public goal is a good company, tuan-puan. Public goal is proven. Public goal tak pernah scam. Kalau nak kena scam, orang yang PG code 0001 dah scam, kena scam lama dah. Tapi hari ni dia masih dengan public goal. Kalau nak kena scam, dealer public goal yang pertama iaitu Tuan Syukur Hashim, hari ni dah jadi Mahaguru Emas Malaysia. Sebut Mahaguru, tuan-puan. Sama macam Mahaguru silat tu, siapa boleh challenge? Mahaguru, he have everything in his mind. Dia ada everything in the experience. Dia ada melalui jatuh bangun bersama public goal, tapi dia tidak tinggalkan public goal. Maksudnya apa? Maksudnya public goal proven adalah syarikat yang bagus. Orang tak stay dengan syarikat yang tidak bagus. Orang tak stay dengan rumah tangga yang tidak bagus. Sesiapa hari ini sedang berada dalam rumah tangga yang toksik, yang berada dengan pasangan yang narsis, yang narsisis, yang membuli tuan-puan secara emosi. Walaupun tuan-puan kaum lelaki, ada juga kaum lelaki yang kena buli dengan kaum wanita, kan, dengan kena pukul. Ada suami kena pukul dengan penyapu. Siapa dekat sini pukul suami dengan penyapu? Tak adalah. Tolong komen kata tak, saya tak pernah pukul suami dengan penyapu. Ada tak? Ada suami yang emosi dia didera. Kenapa masih stay? Kalau masih stay tu sebenarnya kita sedang membuat kebodohan. So jangan biar isteri pukul dia. Saya cerita macam ni tu. Cerita benar ni. Dia cerita benar sebab saya dah 17 tahun dalam bidang HR. Saya dah jumpa ramai orang. Saya dah counselling ramai orang. So jadi saya nak cerita kata sesiapa saja yang melalui kehidupan yang toksik, jangan stay lah dalam hubungan tersebut. Macam saya sendiri pun kadang-kadang saya rasa orang ni mungkin dia baik dengan orang lain sebab chemistry dia ada. Dengan saya chemistry tak okey, mungkin cara tak sama whatsoever. Jadi saya elakkan, saya tak nak berkawan dengan orang tu. Same goes. Okey, Muhammad Hizam kata saya selalu kena bully dengan Komila. Kau ni Saleh, kau yang bully saya. So jadi Tuan Izham ni sebenarnya bukan nama dia Saleh, tapi memandangkan muka dia memang match dengan nama Saleh tu, saya panggil dia Saleh. Alright, so jadi hari ni tuan-puan, emas 259. Saya ramai dalam grup saya yang abang polis, macam Tuan Izham ni abang polis lah ni, Saleh ni. So jadi Tuan Saleh askar Navy, abang-abang askar ni dia orang join team saya. Jadi saya kata kalau tuan ni adalah dalam satu team yang besar, macam contoh dalam askar, kata dia ada team dia mungkin 100 orang dalam satu camp dia whatsoever, kan. So jadi saya kata why not you jadi dealer juga, so that you share dengan kawan-kawan sekerja, biar dia orang berdaftar dengan you. Dalam masa kita mendidik, kita juga menjana pendapatan untuk diri, dan kita juga buat pahala membantu orang menabung dan membina keuangan yang lebih baik. Okey, Puan Marziana kata jarang dengar suami kena pukul. Memang jarang Puan Marziana, tapi ada kes suami ni dia memang yang staff saya sangat takut dengan isteri dia. Isteri dia kalau pukul bukan sikit-sikit, memang pukul dengan penyapu, tuan-puan. Saya cakap, saya minta pergi counselling, saya aturkan buat arrangement, banyaklah benda saya aturkan. So jadi bateri dah nak habis dah pula, astaghfirullahalazim, hari ni sibuk sangat. So jadi banyaklah kes-kes toksik dalam perkahwinan sebenarnya, bukan lelaki saja, perempuan pun sama, kan. So jadi ada juga orang yang memang dia jenis membuli, dia memang lahir tu memang dia adalah mangsa buli whatsoever daripada keluarga dia merasakan kekasaran dan keganasan itu adalah jawapan kepada setiap isu. Ada isu pukul, ada isu pukul. Ada orang dia rasa macam tu. Dia rasa kalau pukul settle lah, macam tu. So jadi dalam public goal, Puan Raihan kata gangster betul isteri dia, betul. Memang sangat-sangat inilah ganas lah. Tapi bila kita jumpa dekat luar, isteri dia pun memang orang yang fierce lah. Kita tengok pun kita rasa dia pukul saya juga. Dia memang orang yang memang ganas, badan dia besar. Suami dia kecil je. Suami dia behave, sopan, pendiam. So isteri memang badan besar, dia memang tegak punya orang, kan. So memang pukul. So jadi
kalau tuan puan adalah macam satu syarikat yang ada ramai orang, macam contoh macam Askar, saya ada kawan saya Tuan Jumangkil dekat Sabah. Tuan Jumangkil ni sekarang menjadi dealer dalam public good, dan dia daftar kawan-kawan dia yang berada dalam industri Askar juga. You know, why not you bagi satu keuangan, ilmu keuangan kepada rakan-rakan untuk membantu mereka, sebab ramai penjawat awam yang hutang melebihi pendapatan. Ramai tuan-puan. Sebab apa? Penjawat awam ni paling senang buat hutang. Bank suka. Penjawat awam lah paling senang buat hutang. Banyak hutang penjawat awam. Sebab bank suka. Apply loan apa semua bank bagi. Sebab penjawat awam kerjaya mereka lebih stabil, lebih kukuh, lebih bertahan berbanding dengan pekerja swasta macam kita. So jadi bekerja swasta ni satu sajalah, kita akan menjadi lebih alert lah. Kita tahu kita boleh hilang kerja bila-bila masa. Itu yang kenapa saya bekerja siang malam, sebab saya tahu kerjaya saya di pejabat bukan hak saya selama-lama. Bila kita tahu fakta ini, kita tahu pekerjaan cuma makhluk yang tidak akan kekal dengan kita, maka kita perlu buat persediaan-persediaan lain atas dasar dan prinsip satu saja: wanita wajib kaya. Hari 3 tahun lepas, 4 tahun lepas saya sebut wanita wajib kaya, semua orang maki saya. Hari ni saya sebut wanita wajib kaya, semua orang bersetuju. Orang dah nampak, kata memang betul, wanita memang kena ada keuangan senarai. Setuju tak setuju? Mana wanita-wanita, suami-suami kat sini setuju tak? So puan-puan, kaum isteri yang tuan-tuan sayangi, perlu kaya. Kenapa? Kalau suami meninggal, setidak-tidaknya isteri ini tidak terdesak untuk mencari pasangan lain. Ini matlamat saya tuan-puan. Saya tak nak nanti kalau suami saya meninggal, saya terpaksa kahwin dengan lelaki lain. Kalau saya nak kahwin dengan lelaki lain sebab cinta, bukan sebab saya tak paksa mencari seseorang yang nak sponsor hidup saya dan anak-anak. Teruk sangat tuan-puan. Teruk sangat. Kita tengok muka pun tak boleh nak belah. Muka pun tak boleh nak, Allahu Akbar, perangai pun tak seberapa semengah. Tapi kita terpaksa terima seorang lelaki itu hadirlah hidup kita, semata-mata kita nak cari sponsorship. Okey, para suami ingat para suami, sebab tu hari ni kalau isteri tuan-tuan belum ada awareness untuk menjaga kewangan, belum ada awareness untuk membina persaraan, belum ada awareness untuk membina persediaan penceraian, hari ni minta isteri buat supaya di masa depan. Hari ni kita dengar banyak kes tuan-puan, bapa tiri rogol anak tiri. Saya ada anak dara. Saya takut nak simply terima lelaki lain dalam hidup, dalam rumah saya. Sagi buatnya apa-apa berlaku ke anak saya, macam mana saya nak hadap, macam mana saya akan rasa bersalah dekat suami saya kalau dia dah meninggal dunia. So jadi wanita wajib kaya sebabkan perkara-perkara begini. Jangan kita rasa tak apa, saya ada seluruh rumah, suami dia bagi dekat dia 6,500 sebulan. Hari ni, dulu dia selalu beli shopping lah, lepas tu duit tu disimpan 3-6 bulan, cukup je 10,000, 12,000, dia bawa anak suami dia pula pergi bercuti luar negara. Dia buat macam tu. Saya kata tak salah, tetapi instead of 2-3 bulan pergi luar negara, why not pergi setahun 2 kali cukup lah. Setahun 2 kali, yang lebih tukar pada emas. Hari ni dia antara penyimpan emas yang kaya. Saya tak nampak dia akan jatuh miskin walaupun suami dia meninggal dunia. So saya nak semua wanita macam tu tuan-puan. Alright. Okey, so Puan Maziana tanya, relevan ke wanita bagi alasan kahwin lain sebab anak-anak masih kecil selepas kematian suami? Maksudnya perlu kasih sayang seorang ayah. Okey. Saya tak berani nak judge Saya tak berani nak judge sebab saya pun tak tahu di masa depan saya macam mana Saya pun tak tahu suami saya ada ke tak ada, jodoh saya lama mana. Hari ni saya bergelar isteri, mungkin besok bergelar ibu tunggal Hari ni bergelar isteri, esok mungkin bergelar balu. Hari ni bergelar isteri, esok mungkin bergelar single mother. Saya tidak tahu Puan Maziana masa depan saya bagaimana. Tetapi saya berpendapat, okey, untuk kita berkahwin lain sebab nak bagi bapa, figura baru bapa kepada anak-anak ini, kita perlukan masa. Kita tengok dulu anak kita macam mana. Macam janganlah terus setahun suami meninggal kita terus kahwin lain atas alasan anak kita perlu kasih sayang. Kenapa? Kita takut kita main tangkap muat. Nak pilih jodoh sekarang tuan-puan, subhanallah, macam mencari jarum di dalam jerami. Sangat susah nak mencari yang berkualiti. Tambahan bagi wanita macam saya yang dah hidup 16 tahun dengan suami saya. Saya kenal suami saya 20 tahun. Seorang yang sangat rajin bekerja. Seorang yang, he have everything that the ladies need. So jadi, he have everything that the wife need lah.
muka pun tak buruk sangat kan. Kadang muka pun penting kan. Saya kalau orang tanya saya, penting juga. Kalau main dengan kita tengok berhari-hari berdarah mata pun tak boleh juga kan. So ini adalah pandangan saya. This is my personal view kan. Tapi handsome, kacak, cantik ni subjektif tuan-puan. Kita orang lain mungkin nampak tak kacak, kita nampak kacak, then fine, cukup. Okey dah tu. So jadi para isteri yang nak berumah tangga selepas bercerai, ambil masa. Ambil masa dulu 6 bulan, setahun, tengok dulu anak-anak macam mana. Kita takut kita berkahwin sebab nak bagi anak tu ada kasih sayang ayah, tapi yang datang tu bengisnya, subhanallah. Nak mencari seorang lelaki yang suka kanak-kanak, bapa suami orang je lah banyak je. Kalau yang bujang, yang duda ni, subhanallah, nak cari yang berkualiti ya. Duda kalau isteri dia bercerai mati tu, mungkin okey dia berkualiti, dia baik, tapi tak dia menentukan dia menjadi duda atau bapa tunggal. Tapi nak cari yang duda sebab bercerai ni, kena cari betul-betul. Bercerai sebab apa? Sebab saya ada saudara terdekat saya mengahwini duda yang bercerai, lepas tu perkahwinan dia dengan saudara saya ni pun it's not work well, sebab rupanya dia kaki perempuan lah, kaki perempuan. So no wonder dia bercerai. So jadi puan, macam mana saya harap saya menjawab soalan puan. Setidak-tidaknya kita bagi masa lah. Kita bagi masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kawan saya 5 tahun dah hari ni, cantik, bekerjaya, very knowledgeable. Kalau tengok dia pun semua orang boleh jatuh hati dengan dia. You know, she's very smart. Dia bukan bodoh-bodoh, wanita bodoh-bodoh tak. Dia bercakap pun dia sangat bijak. So jadi bila ramai orang cuba approach dia dalam 5 tahun ni, I think everybody's dream to have this kind of wife. Isteri yang cantik, yang bijak, yang boleh bawa ke mana-mana majlis whatsoever. Okay. So jadi saya nak tergelak macam komen Tuan Saleh ni, tapi nanti saya baca Tuan Muhammad Iswahang ni ada je benda kan. So jadi bila seorang isteri tu dia nak terima suami lain tu, dia kena ambil masa lah. Jangan terlalu cepat. Bagi diri ruang dulu. Sebab kita takut kita pilih dalam keadaan emosi. Preventive better than cure. Kita salah, baik kita lambat pilih daripada kita salah pilih. Baik kita lambat. Sebab apa? Kita bujang tak apa tuan-puan. Kalau berlaku apa-apa kita just cerai je, dan kita diri kita. Tapi bila kita ibu tunggal, kita ada anak, kita nak kena cek agama lelaki tu macam mana. Buatnya nanti bapa arwah kita masuk bawa anak-anak kita kecil. Sekarang terlalu ramai kanak-kanak dirogol, dilibat oleh bapa tiri tau. So we are so scared dengan semua masalah-masalah masyarakat di dalam barah ni. So Tuan Izham kata slipper nak letak kat kaki pun orang pilih rupa bentuk. Nak tengok suami takkan tak pilih. Betul. Bukan suami je, isteri pun sama. Nak tengok pasangan kan, bukan kita kata nak bagi cantik macam Miss World, tapi setidak-tidak yang kita suka tengok lah. Yang kita bangun pagi, tak terkejut kan. Yang kita bangun pagi, okey tenang, ini wajah yang kita suka nak tengok Tuan Izham So macam isteri Tuan Izham tu okey lah tu, dah cantik lah. Sangat cantik lah. Kalau dekat Malaysia satu daerah tu isteri Tuan Izham tu yang paling cantik. So jadi tenang tengok. Okey, macam tu dah cukup. Kita bukan nak cari yang super kacak whatsoever. Yang penting agama dia, sikap dia dan juga kemampuan dia. Ini kita bawa masuk lelaki lain. Kita ibu tunggal, kita ada keuangan, kejayaan sendiri, bawa masuk lelaki lain rupanya nak kena membela dia pula. Biawak hidup rupanya, kerja pun tak ada, kerja pun freelance whatsoever. Yang freelance ramai yang kaya don't get me wrong freelance yang ikut suka je. Kerja sehari tu 1 jam, yang 23 jam lagi tidur main game kat rumah. Anak kita balik sekolah, mandi, makan, tidur kat rumah. Kita duk bekerja kat pejabat, kita pun tak tahu keselamatan anak kita macam mana. So jadi take more time and take longer time please. Ladies, take longer time. Alright, take longer time. Kawan saya 5 tahun masih lagi ibu tunggal because he need time. Dia perlu masa untuk pilih betul-betul sebab anak dia dua-dua orang tu adalah dua-dua perempuan. Dia mampu dari segi kewangan, but of course dia percaya dia pun perlukan seorang lelaki dalam hidup dia. Tapi dia perlu masa untuk pastikan anak-anak dia semua dah besar ataupun anak-anak dia dalam keadaan baik-baik. Dia nak mencari lelaki yang betul-betul berkualiti. Because tuan-puan, bila puan-puan dah pernah berumah tangga, dapat suami baik, suami tu meninggal, expectation will be high. Tuan-puan tak boleh nak, tak apalah cincang sebelah. Sebab tuan-puan biasa hidup dengan lelaki yang lengkap, yang sempurna, yang menyempurnakan jiwa tuan-puan. Bila tuan-puan dah habis jodoh, Tuhan dah ambil dia, expectation will be high. Bukan mudah nak cari pengganti lahir. Ramai juga yang sebab itu dia choose to be just single mother forever. Tak salah pula sebenarnya. Banyak lagi perkara-perkara hobi lain kita boleh buat. You know, we got a lot of money. Kita kan wanita yang wajib kaya. Bila kita wajib hari kaya, kita banyak kemampuan. Setahun sekali we can,
pergi bercuti dengan anak-anak, dengan ejen, kenal ramai orang. Kan banyak benda kita boleh buat NGO, buat kebajikan, macam saya suka anak-anak yatim, so jadi saya suka aktiviti-aktiviti ni. Pandemik ni je saya tak, kalau tak saya selalu jugalah pergi kan. Orang pun dah sampai tahap panggil saya Umi lah, amboi macam ustazah sangat panggil Umi kan, padahal mak singa ni garang, tapi anak-anak ni subhanallah baik, dia panggil saya Umi. So jadi banyak benda-benda lain yang wanita boleh buat. Wanita jangan letak kebahagiaan kita adalah mesti ada lelaki lah hidup. Tak ada lelaki pun boleh bahagia. No man no cry. Jangan letak kebahagiaan kita, tak boleh, saya ibu tinggal, suami saya meninggal, esok lusa habis iddah saya kena kahwin. Kalau saya tak kahwin, saya tak bahagia. Tak boleh. Kebahagiaan kita daripada dalam kita, bukan daripada mana-mana lelaki. Jangan letak kata kena ada pasangan baru bahagia. Bila kita letak benchmark macam tu, masyarakat letak benchmark kata kena ada pasangan baru bahagia, itu yang ramai gadis-gadis muda yang belum berkahwin, yang lewat berumah tangga, mereka terdesak. Mereka sanggup buat apa saja asalkan berkahwin. Berkahwin dengan siapa saja asalkan berkahwin. So tolong masyarakat, jangan kalau kita jumpa orang yang single, jangan tanya bila nak kahwin. Atau kita jumpa ibu tunggal, kita jangan tanya dia, ada ke orang tanya dia. Kawan saya yang saya cerita 5 tahun, she's so successful, she's so beautiful, she's so, she's such an adorable, dia sangat cute, sangat comel, dah macam, kalau tengok dia tak macam orang kahwin anak 2 pun, tak macam ibu tunggal anak 2. Bila dia kahwin, bila dia rumah tangga ni, every time saya keluar dengan dia, mesti orang tanya dia, bila you, tak nak sebut nama dia, bila you nak terima nak kahwin, dia kata nantilah anak tengah besar, memilih sangat kot, masyarakat macam tu dengan dia. So I just feel it's a very bad remark, it's such a toxic word. Bagi kita mungkin kita cakap biasa-biasa, tapi bagi orang yang menerima, she's unhappy, dia tak bahagia, dia bagi tahu saya, kenapa masyarakat fikir kena ada suami baru bahagia. Tidak semestinya ada suami baru bahagia. She have friend, dia ada orang macam saya yang kawan dengan dia, yang tukar pandangan a lot of thing, she have a lot of, kalau perlu help whatsoever, dia ada zaman sekarang even nak makan pun boleh panggil abang Grab. Nak makan, abang Grab boleh hantar. Abang Grab, saya nak makan, abang Grab lagi bahagia pada suami. Dia tanya pula, dia nak makan apa? Saya nak burger tapi saya tak nak cheese lah. Kalau suami kata tak nak cheese, dia kata apa? Bermandai, banyak cakap. Tak, abang Grab tak. Okey, boleh. Okey, no, tak ada cheese, saya arrange tak ada cheese. Tak ada cheese, sos pula, tak nak sos cili tau, nak sos tomato. Abang Grab tak cakap apa? Boleh puan, boleh, saya hantar burger yang puan nak. Kalau suami belum tentu tu, abang Grab lagi bagus. Sama juga naik kereta ke apa, kalau kita rasa tak erti nak repair, we just pay serviceman. Itu yang kawan saya buat. Life dia very easy, tak ada expectation, senang. Tapi masyarakat meletakkan, suami tak ada ni, you memilih sangat lah ni. So jadi ini adalah benda-benda yang saya tidak gembira lihat berlaku dalam masyarakat. Masyarakat jangan buat wanita single rasa perlu bersuami. Mereka buat keputusan sepatutnya berdasarkan bila mereka rasa dah ready jumpa pasangan, mereka kahwin. Jangan buat mereka tak kahwin lagi ni, memilih ni, tak kahwin ni sebab orang takut ni kaya sangat kot, ni tak kahwin ni sebab terlalu pandai ni. Habis kalau orang macam saya menjanda, besok-besok suami meninggal, kalau saya tak kahwin lagi, nak kata apa kat saya? Nak kata apa? Ni sebab banyak sangat emas kot ni. So banyak ni expectation tinggi ni. So jadi masyarakat akan letak benchmark. So tolong kita tukar culture ni tuan-puan. Kita adalah lapisan ibu baru, ibu moden, kita dah kena tukar paradigma ni. Kita kena letak satu benchmark yang baru. Bahagia tu bukan terletak kepada suami, bahagia tu bukan terletak kepada isteri, bahagia tu bukan terletak pada anak-anak, bahagia tu bukan terletak kepada ibu bapa. Bahagia tu adalah bila kita tahu untuk value diri kita. Kita berilmu, kita ada kawan-kawan, kita ada circle kita yang positif, kita punya kebahagiaan, kita ada kekayaan kita sendiri dunia dan akhirat. Ini sebenarnya kebahagiaan. Tukar paradigma. Jangan buat mana-mana gadis atau ibu tunggal atau balu rasa tak berkahwin tu benda yang salah. It's okay. Tak perlu nak buat-buat bodoh ke, nak buat-buat blur ke untuk turunkan jodoh, tak perlu. Kalau tuan-puan such an intellectual ladies, lelaki tu kena jadi lelaki yang intellectual untuk memiliki puan. Ini fakta. Sebab apa? Sebab kalau dah tuan-puan pandai, nak dia jadi bodoh apa? Jadi orang yang pandai lah. Kelemahan ada, nanti kelemahan tu untuk saling melengkapi saja. Boleh? So jangan downgrade diri semata-mata nak jumpa jodoh. Jangan downgrade diri.
sentiasa berpegang kepada you have such a valuable love and life dalam hidup, kenapa nak bazirkan benda tu? Tukar paradigma. Yang saya duk cakap hari-hari, duk bebel hari-hari kan, bukan nak cerita pasal emas saja, cerita pasal kehidupan pun. Memandangkan saya dah 17 tahun pandang panggil manusia. So jadi kita kena tukar benda ni. Sama juga suruh rumah. Kadang-kadang WhatsApp saya kata, boleh saya tahu puan bekerja ke tak? Tak, saya suruh rumah je. Kenapa nak cakap saya suruh rumah je? Kena cakap saya suruh rumah yang hebat. Saya suruh rumah yang sabar. Saya suruh rumah yang berkorban untuk keluarga. Saya suruh rumah yang menyumbang pada keluarga. Tak ada suruh rumah yang hebat macam saya. Suami saya periuk tak berasap. Suami saya beli beras tapi periuk tak berasap. Suruh rumah kena bangga dengan diri. You are so strong. Orang macam saya belum tentu mampu beli jadi suruh rumah. Kalau saya jadi suruh rumah, saya rasa suruh rumah yang lousy kot. Yang tak berkualiti punya suruh rumah. Saya lah tu. Tapi puan-puan yang jadi suruh rumah yang sangat hebat tau. So jadi tuan-puan kena proud. Jangan, puan kerja saya tanya. Saya suruh rumah je. Kenapa nak ada perkataan je? Saya suruh rumah yang hebat. Saya suruh rumah yang kalau tanpa saya, keluarga saya tak ada boleh teratur begini. Anak-anak saya hebat, saya ibu yang hebat di rumah. Suruh rumah kerjaya profesional tuan-puan, jangan salah anggap. Jangan anggap je suruh rumah je. Suruh rumah kerjaya profesional. Make it professional. Make it professional. Pagi-pagi pakai pakaian kemas cantik, jadi cantik macam nak masuk office. Suruh rumah masak, sediakan makanan, buat kerja-kerja lain, dan selepas itu fokus juga untuk menambah baikkan diri. Selesaikan urusan rumah, kemas, rumah, hantar anak sekolah, whatsoever, suruh rumah kan, tugas macam tu kan. Selepas itu fokus, okey saya nak buat bisnes, saya kena ni. Oh, saya nak dengar Bilah tak lupa, saya nak menimba ilmu baru. Cari cara upgrade diri, supaya satu hari nanti bila tuan-puan jadi suruh rumah, tuan-puan jadi suruh rumah yang hebat. Suruh rumah yang bila jumpa orang pun boleh bercakap. Suruh rumah yang ada keyakinan diri. Ramai suruh rumah saya tengok, sebab suami pun balik tak mau bercakap dengan dia, dia lama-lama dia hilang keyakinan diri. Padahal dia ada degree, dia ada master, ada suruh rumah yang PhD, tapi lama-kelamaan dia dah jadi tertutup. Sebenarnya sekarang zaman hari ni nak membina network bukan susah. Semua online. Nak attend kelas bukan susah. Attend banyak kelas, tingkatkan diri, jadi suruh rumah yang profesional. Orang lepas ni tanya, puan kerja apa? Saya bekerjaya suruh rumah. Saya suruh rumah yang berilmu. Saya suruh rumah yang hebat. Saya suruh rumah yang mementingkan intelektual. Suruh rumah adalah kerjaya profesional tuan-puan. Alright, so hari ni saya nak akhiri session, subhanallah, dah lebih masa saya. So topik kewanitaan ni memang menarik. Cerita tak habis. Topik kewanitaan ni cerita dia tak habis. Cerita dia memang panjang. Sebab tu ramai kaum lelaki yang panas dengan saya. Ramai ada WhatsApp saya, PM saya suruh delete posting ni, delete posting. Saya cakap, you tell me which one wrong, baru saya delete. Kalau tak, saya tak akan delete. Saya tak akan buat sesuatu kerana lelaki lain. Kenapa? For what? For what? So jadi hari ni emas 259. Baik tak baik, tuan-puan tentukan. Orang yang tidak ada 1 gram pertama tak tahu harga baik bila. Sebab penyimpan emas dia kena ada benchmark dia sendiri. Dia account emas gap, simpan di account emas gap, dah ada 1 gram 259. Selepas itu baru tahu harga emas ke mahal ke murah. Baru buat putusan. Berapa nak kena simpan? Capai dulu minimum 200 gram. Capai dulu minimum 200 gram. Okey, simpan dulu minimum 200 gram. 200 gram ini cukup untuk suri rumah menjadi dana cemas, untuk kerani sebagai dana cemas, untuk eksekutif muda sebagai dana cemas, untuk pesara insya-Allah sebagai dana cemas. Kalau dah capai 200 gram, baru kita mula perjalanan ke 500 gram 1 kilo. Ada orang dah lebih berkilo-kilo. Kita dengar 1 kilo macam banyak, 1 kilo tak banyak. 1 kilo tuan-puan, saiz dia sebenarnya besar separuh daripada duit ni je. Duit lah besar saiz duit RM50 ni je. Alright. So jadi sesiapa yang hari ni simpan wang, segera tukarkan kepada emas. Macam saya simpan wang warna macam ni kan. Ini ada lebih kurang 2000, 2008, 3000 macam tu lah. So hari ni dah cukup 3000. Apa saya buat? Saya akan pergi tukarkan kepada emas. Simpan di akaun emas gap 10 gram. Apa yang akan berlaku? Akan menjadi emas 10 gram. Duit kena tukar pada emas. Alright. So ini saja daripada saya. Salam sayang semua. So anda setuju tak
Tolong jawab dekat sini, saya setuju wanita wajib kaya. Komen banyak-banyak, wanita wajib kaya, wanita wajib kaya. Tolong komen, saya bagi 1-2 minit, tolong komen. Wanita wajib kaya, wanita wajib kaya. Kita nak sebarkan satu Malaysia wanita wajib kaya, wanita wajib kaya. Kaya tu bukan nak kena jadi ultra kaya, tapi kaya dalam definisi margin macam kita. Ada dada cemas, mampu berdikari bila-bila masa, ada replacement income, ada kemampuan untuk berdikari, mampu bergerak sendiri. So siapa bersetuju wanita wajib kaya, sila komen wanita wajib kaya, sebab saya nak mindset ini sampai kepada semua orang. Hari ini setiap hari kita bangun, kita tanya diri 2 perkara, iaitu nombor 1, kita dah buat tak kebaikan yang memberi manfaat kepada manusia dunia akhirat, dan kita dah buat tak perkara-perkara yang menambah kekayaan kita dunia akhirat. Sebab apa? Sebab wanita jangan bagi pilihan yang banyak. Bagi tahu anak-anak perempuan kita, bagi tahu adik-beradik perempuan kita, bagi tahu kepada mak-mak kita, bagi tahu kepada pesara-pesara kita, wanita wajib kaya, wanita kena kaya, supaya bila kita kaya, ada kemampuan untuk berdikari, kita berhak memilih pilihan hidup nak yang bagaimana. Suami buat bukan-bukan, mak mentua buat bukan-bukan, ipar dua buat bukan-bukan, ahli keluarga buat bukan-bukan, kawan-kawan buat bukan-bukan. Kita ada pilihan untuk membina kebahagiaan kita sendiri. Mesti kena kaya, mesti wanita wajib kaya. Alright, so jadi tolong ada simpanan emas untuk pastikan kekayaan tuan-puan kekal selama-lama, sebab hanya emas kekayaan yang kalis inflasi, kalis emosi, dan dia kalis ekonomi. Sampai bila-bila emas tidak akan menjadi sifar dan tidak akan menjadi negatif. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum. Bye.